Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, dan bersedia untuk kita mula belajar hari ini. Ada yang duk tonyah-tonyah mata lagi tu. Buka mata bergilih-gilih. Sebelum kita mula belajar ni, jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah permudahkan kita belajar hari ini dan semoga Allah mudahkan kita faham apa yang cikgu ajak kamu hari ini. Okey? Okey. Kita nak belajar tajuk wang hari ni. Sebelum ni kita dah belajar dah nak cari peratus, nak cari untung, nak cari rugi, harga diskaun. Hari ni kita nak gunakan pengetahuan kita belajar hari tu untuk kita belajar yang ni. Tengok ni. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Ini dia. Tajuk wang, standard kandungan. Penyelesaian masalah wang. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah harian melibatkan untung, rugi. Okey. Dan yang penting hari ni yang cikgu nak bagi soalan yang berkaitan dengan untung dengan rugi. Okey. Kalau nak tengok contoh, kamu tengok tu dalam buku teks muka surat 67 nah. Okey, jom seterusnya. Okay, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran ni maksudnya habis kita belajar aja apa yang kita tahu. Kita kena tahu dan kita kena dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan wang. Lepas belajar habis semua, cikgu bagi soalan kat kamu. 8 soalan. Kamu kira jawapan. Tapi kalau kamu betul 5, cikgu kira kamu dah mencapai objektif pembelajaran kita hari ini. Kalau boleh biar betul semua nah. Okey, jom kita tengok soalan. Okey. Soalan ni adalah daripada buku PBD, Pentadsiran Bilik Darjah. Lembaran kerja muka surat 27 dan lembaran muka surat 24 dan muka surat 27. Jadi sambil-sambil kamu tengok slide cikgu ni, sambil-sambil kamu dengar cikgu terang, kamu kena ada buku lembaran ni lah. Mesti ada dengan kamu, mesti sedia untuk menyalin contoh yang cikgu bagi dan kamu buat latihan seterusnya. Okey, boleh nah? Ambil buku siap-siap. Cikgu dah bagi tahu dah, suruh sediakan buku ni sambil-sambil tengok slide cikgu, sambil-sambil kita buat latihan. Okey, baik. Jom tengok contoh seterusnya. Okey. Ni cikgu ambil lembaran 24 dulu. Kita mula dengan lembaran 24 dulu. Bila kamu nak buat latihan ni lagi, jangan lupa tulis nama tiap-tiap muka surat. Okey. Selesai masalah yang berikut. Okey. Kita tengok. Kita baca soalan. Untuk soalan penyelesaian masalah, langkah yang pertama tu. Pertama sekali kita kena baca soalan sekaligus. Tengok dia kata, gaji Puan Nolina ialah RM2,800. Dia menggunakan 30% daripada gajinya untuk membeli sebuah kamera digital. Berapakah harga kamera itu? Ni kita baca sekaligus. Okay, kita baca sekali lagi pula dan kita gariskan maklumat-maklumat yang penting untuk kita cari sebelum kita mengira jawapan. Kita kena kumpulkan maklumat tu. Jom kita tengok. Okey. Di mana maklumat yang penting? Gaji Puan Nolina RM2,800 sebulan. Okey, dia guna apa? 30% daripada gajinya. Dia beli apa? Dia beli kamera. Soalan kata apa? Berapa harga kamera? Okey. Yang pertama kita garis maklumat penting. Yang kedua kita tengok balik dari belakang. Soalan ni suruh cari apa? Harga kamera. Harga kamera tu berapa? Okey. Harga kamera tadi berapa?
30% daripada gajinya. Okey, 30% daripada. Gaji dia berapa? Gaji dia 2,800. Okey, macam mana kita nak tulis? Kita tulis dalam bentuk ayat matematik. Kita salin balik. Okey, 30%. Cikgu tulis ringkas, kamu tulis bagi penuh. Okey. Daripada gajinya, berapa gajinya tadi? RM2,800. Ini ayat matematik dia. Okay, kita dah belajar dulu macam mana kita nak tukar lagi kepada ayat nak mengira tu. Okay, kita ambil balik. 30/100 kan? Lepas tu daripada ni jadi apa? Daripada ni jadi darab. Jangan lupa tulis RM 2,800. Nampak dah kan ayat matematik dia? Okey. Yang ni apa dia ni? Ni harga apa? Harga kamera. Soalan memang suruh cari harga kamera. Okey. Macam mana kita nak menyelesaikannya? Macam mana? Kita belajar dah cara pemansuhan. Okey, cara pemansuhan tu cikgu gantikan dengan cara tembak satu peluru, satu musuh. Okey, kita tengok di atas. Atas ada berapa musuh? 3. Okey. Baik, kita tengok balik. Atas ada berapa musuh? 1, 2, 3. Okey, bawah ada berapa peluru? 1 dengan 2 peluru. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tembaklah kan. Kita dah ada peluru, lepas tu kita dah ada musuh. Okey, 1 peluru, 1 musuh. Okey, peluru yang satu lagi kita tengok kita nak tembak yang mana? Nak tembak yang 280 ke nak tembak 30? Okey, lebih mudah kita tembak. Okey, kalau kita tembak yang ni dengan yang ni. Okey, sekejap lagi operasi kita yang tinggal RM28 kali 30. Payuh kita nak darab 2 lapis. Sekarang ni kita tukar. Okey. Kita tukar, cikgu padam. Cikgu padam, sorry. Allahu Akbar, cikgu dah padam yang lain ni. Tunggu sana. Cikgu dah padam yang lain. Salah padam pula dah. Okey, 280. Sekarang cikgu nak padam yang ni. Cikgu nak padam yang ni. Yang kosong ni. Cikgu nak padam yang ni sebenarnya. Okey, cikgu padam yang ni. Okey. Sekarang ni kita akan kita tembak yang ni. Yang ni dengan yang ni. Sekarang operasi kita yang tinggal adalah RM 280 darab 3. Okey. So kamu, cikgu tinggal sampai dekat sini saja. Okey. Lepas ni kamu sambung kira ni dalam bentuk lazim. Lepas tu kamu tulis jawapan dalam buku kamu. Okey. Tu untuk soalan nombor 1. Kita cari harga kamera. Baik. Soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Okey, kita tengok. Soalan nombor 2 kita baca sekaligus dulu. 60% daripada buku di sebuah perpustakaan kanak-kanak ialah buku cerita dan bakinya ialah buku bukan cerita. Buku cerita dengan buku bukan cerita. Okay, terdapat 865 buah buku semuanya di perpustakaan itu. Okay. Hitung bilangan buku bukan cerita. Tu kita baca sekaligus.
Okey, untuk bacaan kali kedua, kita kena cari maklumat yang penting. Lepas tu kita garis. Okey, kita nak garis ni. Apa yang kita nak garis? 60% buku di pustakaan adalah buku apa? Buku cerita. Bakinya bukan cerita. Di perpustakaan tu semuanya ada berapa buku? 865 buku semuanya. Okay, last sekali kita tengok apa? Kita tengok soalan. Soalan dia suruh hitung. Hitung apa? Hitung buku apa? Buku bukan cerita. Okay, kita tengok baliklah. Buku bukan cerita, ada cerita tentang mana tadi? Buku bukan cerita. Okey. Dia terang dekat sini. Ni. Bakinya buku bukan cerita. Okey. Yang buku cerita 60%. Baik, apa kita nak kena buat? Kita tulis dulu maklumat kita. Okey. Kita tengok sini. 60% buku cerita. Okey. Berapa peratus buku bukan cerita? Senang je. Semuanya 100%. Okey. Tolak buku cerita. 60%. Baki dia 40%. Ini buku bukan cerita. Okey. Soalan suruh cari buku cerita ke buku bukan cerita? Soalan suruh cari buku bukan cerita. Jadi ayat matematik kita sinilah. 40% daripada buku semua ada berapa? 865. Okay, kita salin balik. 40% darab 865. Nak tembak yang mana? Atas musuh ada satu saja. Kemudian peluru ada 2. So kita tembaklah dulu. Tembak dulu. 1 peluru, 1 musuh. Tak boleh nak tembak dah, kita buat apa? Senang saja. Kamu ambil 865 ni. Kamu darab dengan 4. Kemudian jangan lupa, bawah ada lagi. Bahagi dengan 10. Okey. Tu nanti dapat jawapan. Okey. Langkah pertama, kamu darab dulu 865 darab dengan 4. Okey. Bila kamu dah dapat jawapan, nak bahagi dengan 10 tak payah buat dalam bentuk lazim dah. Kamu terus alih titik ke mana? Cikgu kita dah belajar dulu, kita dah hafal-hafal dah. Kalau darab, daka. Darab alih titik ke kanan. Okey, kalau bahagi, baki. Bahagi alih titik ke kiri. Kalau macam ni, kita alih titik 1 langkah ke kiri. Ingat tak? Ni nombor bulat, titik perpuluhan duduk selepas rumah so. Kira lagi betul-betul. Okey, 865 kamu darab dengan 4. Dapat jawapan, kamu letak titik saja. Selepas rumah so. Lepas tu kamu alih titik tu ke kiri 1 mangkuk. Sebab kita nak bahagi dengan 10. Nanti kamu tulislah jawapannya di bawah ini. Berapa? Bilangan buku bukan cerita. Okey, boleh? Baik. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Terdapat 50 soalan dalam satu kuisain. Suyin hendak menjawab sekurang-kurangnya 70% daripada soalan dengan betul. Berapakah bilangan minimum soalan yang mesti dijawab dengan betul oleh Suyin?
Sui ni dia periksa sains. Dalam soal dia buat ujian sains. Dalam soalan tu ada 50 soalan. Dia kata dia nak jawab 70%. Okey, baik kita tengok. Kita cari maklumat. Maklumat, kita gariskan maklumat kita yang penting. Ada berapa soalan? 50 soalan. Okey. Suin dia nak jawab berapa? 70% daripada soalan. Soalan ni berapa? Soalan tadi 50. Okey. Soalan dia suruh berapa kebilangan minimum soalan. Berapa soalan dia kena jawab? Dengan betul. Berapa soalan? Nak dapat 70%, berapa soalan dia kena jawab? 70% tu apa dia? Soalan yang dia jawab. Lepas tu soalan pula tanya 70% tu berapa soalan daripada 50. So kita tulis dulu ayat matematik dia. 70% daripada, cikgu, daripada soalan dia berapa? 50. Okey. Lepas tu kita tukar pada ayat pengiraan kita. Ni ayat numerasi. Kita tukar pada ayat literasi. Yang ni ayat 70% daripada 50 tu ayat numerasi. Sekarang kita nak tulis ni. Awak cikgu silap ni. Soalan 70% daripada 50 tu soalan literasi. Tukar pada numerasi. Jadi 70% jadi 70/100. Daripada jadi darab. Lepas tu darab berapa soalan semua? 50. Ni sampai tang ni je cikgu tinggal. Kamu temboklah. Lepas tu kamu tulis jawapan. Berapa soalan? Berapa soalan dia betul. Kira saja. Tembok dulu peluru dengan musuh. Okey, cikgu tinggal tang ni. Kamu kira sampai habis. Kita nak pergi ke soalan seterusnya. Kita baca soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat kata, Encik Siva melaburkan RM5,000 untuk tabung pendidikan anaknya. Pada hujung tahun pertama, wangnya berjumlah RM5,240. Berapakah peratus faedah yang diterimanya? Tak berapa faham lagi dia kata apa. Okay, mari kita cari maklumat dengan menggariskan maklumat yang penting. Labur, ingat kan? Labur tu maksudnya dia buat pelaburan. Dia simpan duit dia dalam bentuk pelaburan. Okay, kalau simpanan biasa kita pergi simpanan bank. Ini dia buat pelaburan. Dia labur berapa ringgit? Cik Siva labur berapa ringgit? RM5,000. Lepas tu, hujung tahun. Duit dia jadi banyak mana? RM5,240. Baik, hujung tahun duit dia jadi makin banyak. Okay. Kemudian soalan tanya peratus faedah. Dia simpan RM5,000. Untung dia berapa ribu? Untung dia dapat banyak mana? Simpan RM5,000. Ujung tahun duit dia jadi RM5,240. Jadi, dia dapat, bank bagi kat dia berapa ringgit? Ambil RM5,240 tolak RM5,000. Jadi, bank bagi kat dia RM240. Okay. Tetapi, soalan ni kata, dia bukan tanya dia untung berapa ringgit, dia dapat faedah berapa ringgit. Peratus faedah. Tengok ayat dia. Macam mana kita nak tulis? Nak cari peratus faedah. Cikgu dah habaq dah. Okey. Ambil faedah yang dia dapat. Faedah yang dia dapat. RM240 per duit dia yang asal-asal ada berapa ringgit? RM5,000 kan? Duit asal dia ada RM5,000. Bila nak cari peratus, mesti ada pekat ayat ni. Darab 100%. Ingat, nak cari peratus mesti ada yang ni. Nak 100% ni nak darab dengan apa? Kalau dia tanya peratus faedah,
Faedah dia 240. Per dengan duit dia mula-mula sekali, 5,000. So, macam mana nak tembak? Atas ada berapa? Atas ada 3 musuh. Bawah ada, mari kita tengok. Atas ada 1, 2, 3, ada 3 musuh. Bawah pula ada berapa? 1, 2, 3. 3 peluru. So, senanglah kita nak tembak kan? Kita kan pandai belajar tembak-tembak ni. Okay, kita tembak dulu. 1 peluru. 1 musuh. 1 peluru. 1 musuh. Habis dah musuh sini, ada lagi musuh satu lagi. 1 peluru. 1 musuh. Jadi, apa ayat operasi matematik yang tinggal untuk kita cari jawapan? Cikgu kata dulu kalau nak senang, apa saja kan dengan 1 kan? Okay, yang atas, lepas kita tembak-tembak semua, tinggal apa? Lepas kita tembak-tembak semua, ya, buat tak cantik. Okey. Yang atas tinggal RM24, darab 1%, bawah tinggal 5 kali 1, 5. So, kita tulis macam ni lah untuk kita nak kira. Okey, macam mana kita nak kira balik? Kita ambil bawah RM24 darab yang atas ni. Yang ni dengan yang ni jangan tinggal. 1%. Kemudian bawah jadi berapa? Dah ada penyebut. Dia duduk di bawah, dia jadi bahagi 5. Okey, Zai kamu tulis dah. Kamu kira. Kamu 24 darab 1. Okey, 24 darab 1 tahu dah. 24 bahagi 5 kamu kira dalam bentuk lazim. Okey. Okey. Soalan kita mesti ada peratus. Pasal apa? Tengok soalan. Jawapan kita mesti ada peratus sebab soalan tanya berapa peratus. Bila soalan tanya berapa peratus, jawapan mesti ada peratus. Okey. Sampai setakat ni cikgu rasa kamu boleh kira dah. Okey. Kita pergi pula soalan seterusnya. Okey, ini untuk lembaran 27. Okey. Lembaran 20. Ini untuk lembaran 27. Awak penunjuk cikgu tak cantik. Okey. Okey. Lembaran 27. Puan Wong membeli sebuah kereta dengan harga RM68,290. Selepas 3 tahun, Puan Wong hendak membeli kereta baru. Kemudian dia menjual kereta lamanya dengan harga RM45,800. Hitung nilai untung atau rugi Puan Wong. Kita dah baca yang pertama. Okay, kemudian kita garis. Cari dapat maklumat. Kita garis harga kereta RM68,290 harga Puan Wong beli. Kemudian Puan Wong jual kereta dia RM45,800. Okay, soalan tanya hitung untung atau rugi. Lepas tu kira pula berapa banyak dia untung atau rugi. Yang pertama cari dulu dia untung ke rugi. Cikgu terang balik. Macam mana nak tahu untung dengan rugi? Okey. Dia harga kereta dia RM68,200. Dia jual RM45,800. Dia jual lebih ke kurang? Dia jual lebih ke kurang pada harga kereta dia sebenar? RM45,800 kurang lah kan? Okey, bila kurang, maksudnya apa? Maksudnya dia rugi. Okey? Sebab harga kereta dia lebih daripada harga dia jual. Maksudnya Puan Wong dah dapat, dia dah rugi.
Okey, dia rugi berapa ringgit? Ni soalan tanya. Nilai rugi. Jadi, cikgu tak mau tunjuk dah. Senang saja. Nak tahu dia rugi berapa, kamu ambillah harga kereta dia sebenar. Okey. Kamu ambil harga kereta dia sebenar, kamu tolak dengan harga dia jual. Jadi dapatlah harga berapa rugi. Jawab soalan ni. Cikgu tak mau tunjuk dah. Ni kamu pandai dah nak buat sendiri, nak tolak saja. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kedua di gerai Pak Abu. Okey, di gerai Pak Abu, harga kos untuk menyediakan setiap pinggan nasi goreng RM2.45. Harga kos. Berapa harga jual sepinggan nasi goreng jika Pak Abu hendak memperolehi untung RM1.20 sepinggan? Okey, kita nak kumpul maklumat ni. Okey. Sepinggan nasi goreng. Sepinggan nasi goreng RM2.45. Okey. Sepinggan nasi goreng RM2.45. Harga kos apa? Harga sayur dia, harga beras dia, harga ayak dia, harga ayam, harga apa lagi? Bawang, harga apa ni? Kira-kira RM2.45. Tapi dia nak untung RM1.20 sepinggan. Jadi Pak Abu kena jual berapa ringgit? Pak Abu nak kena jual berapa ringgit nak dapat RM1.20. Yang ni kamu kira sendiri. Okey? Sebab dia nak untung. Jadi harga barang-barang dia RM2.45. Jadi nak untung RM1.20. Kamu kira sendiri macam mana dapat. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga pula kata Susan rugi RM256 apabila menjual sebuah beg tangan dengan harga RM450. Dia jual beg tangan RM450. Tapi dia dah mengalami kerugian RM256. Berapa harga yang dibayar oleh Susan untuk membeli beg tangan itu? Okay. Maksudnya soalan ni kata, harga mula-mula Susan beli beg tangan tu berapa ringgit? Tu soalan tanya. Harga Susan beli beg tangan mula-mula dulu berapa ringgit? Okay? Dia jual RM256. Tapi dia rugi. Sebenarnya harga beg tangan dia tu lebih lagi. Dia rugi berapa? RM450. Jadi, dia nak sepatutnya kalau dia tak mau rugi, dia kena jual berapa ringgit beg tangan dia. Okey, mari kita garis maklumat penting. Okey. Rugi RM256. Okey. Kemudian dia jual beg tangan dia RM450. Bila rugi, sepatutnya harga beg tangan tu lebih pada RM450. Dan berapa harga dibayar oleh Susan membeli beg tangan dia? Maksud harga dia beli mula-mula dulu. Cari nak guna operasi tambah ke nak guna operasi tolak. Dia dah jual dah ni tapi dia rugi. Patutnya dia jual berapa ringgit kalau dia tak mau rugi. Okay, seterusnya soalan yang keempat. Okay, seorang pekedai membayar RM96 untuk sebuah kotak yang mengandungi 15 botol shampoo. 15 botol shampoo harga dia RM96. Okey. Di kedai dia jual shampoo tu sebotol RM9.95. Berapa jumlah untung yang diperolehi dengan menjual semua shampoo itu? Okey, baik. Mana maklumat yang kita kena garis? Okey. 15 botol shampoo RM96. Dia beli, maksudnya harga kos. Balik kat kedai, dia jual. Dia jual shampoo tu sebotol. RM9.95. Okey. Berapa jumlah untung?
Dia balik jual shampoo dia tu RM9.95. Dia beli, dia tak habaq sebotol, dia habaq 15 botol terus RM96. Jadi operasi yang pertama kamu kena buat, kamu ambil RM96 bahagi 15 botol. Okey, cikgu tak mau tulis ni, hak ni kamu buat sendiri. Okay, ambil RM96 bahagilah bentuk lazim dengan 15. Jadi RM96 bahagi 15. Kamu dapat jawapan berapa? Jadi itulah harga dia beli sebotol. Dia pergi jual di kedai dia RM9.95. Kamu tengok. Tapi dia dapat untung. Tengok berapa untung dia dapat. So kamu kira sampai dapat jawapan. Cikgu tak mau tunjuk ni sebab cikgu semua dah tunjuk. Yang ni kamu buat sendiri. Sama dengan soalan yang ketiga tadi. Okey. Baik. Cikgu rasa setakat ni dulu. Soalan untuk hari ni. Okey. Jadi cikgu nak kamu buat soalan ni dalam buku PBD. Okey. Lembaran 24 dengan lembaran 27. Okey. Siap. Hantar kat cikgu. Dalam grup Telegram sekolah. Grup Telegram 6K. Okey, cikgu saja itu saja untuk hari ini. Sekian. Okey, nak kata apa sekian? Cikgu harap kamu faham lah nah. Cikgu harap sekian. Terima kasih. Jangan lupa lapor kehadiran kamu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.